Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kita berpeluang untuk sekali lagi bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu suatu majlis untuk memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga majlis ilmu kita ini akan dapat pengampunan dan kerahmatan Allah, insya-Allah. Sambungan surah Al-Baqarah ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah, kalau kita masih ingat yang minggu lepas, 20 ayat yang pertama ini ialah merupakan mukaddimah dia, iaitu sebagaimana doa kita dalam Al-Fatihah, iaitu dipecahkan kepada dua kelompok manusia. Yang pertama golongan yang beriman dan yang kedua golongan yang tidak beriman. Kita berdoa hari-hari dalam Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, golongan beriman. Kita mohon dengan Allah
Kita minta Allah jadikan kita seperti mana golongan yang Allah bagi nikmat, iaitu ahli syurga. Golongan minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Itu ayat 3 hingga ayat 5. Lepas itu golongan yang tidak beriman pula dipecahkan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan golongan yang degil. Golongan yang degil ini iaitu golongan yang alim degil, golongan yang jahil degil. Golongan ini kita tengok dah ayat 6 dan 7. Alim degil, alim tapi degil. Yang kedua, degil juga tapi jahil. Dah jahil, degil pula. Dua-dua golongan ini iaitu golongan siapa? Golongan ayat 6 ayat 7, golongan Yahudi dan golongan musyrikin. Golongan belajar tapi degil, sombong. Yang kedua golongan yang musyrikin, tak belajar tapi degil dan sombong juga. Lepas itu 6, 7 dan yang kedua golongan yang sesat, iaitu golongan Nasara dan golongan munafikin. Dalam ayat 6 hingga ayat 8 hingga ayat yang 16 kita dah tengok minggu lepas, iaitu termasuk dalam golongan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kita berdoa dengan Allah, janganlah jadikan kita memenuhi ciri-ciri golongan yang Allah nak humbankan ke dalam neraka, kerana dua golongan-golongan yang golongan yang Allah kata sombong dan juga golongan yang sesat. Golongan ini Allah murka, dan golongan sesat, yakni 4 golongan tadi, golongan golongan musyrikin, Yahudi, Nasara dan munafikin. Itulah 4 doa kita hari-hari dalam Fatihah. Dan kita sedang belajar, Allah nak cerita sifat-sifat. Takut sifat tersebut ada pada kita. Kita nak belajar sifat-sifat 4 golongan yang Allah nak humbankan ke dia dalam neraka kerana dia sombong dan kerana dia sesat ini. Maka kita nak tengok takut-takut ciri-ciri tersebut ada pada kita. Nama pun dah ada dah, sifat pun dah ada dah. Pada malam ini dah Allah cerita dah nama dia golongan sesat ini siapa, ciri-ciri dia, bagaimana ciri-ciri dia. Tetap kita tak faham lagi. Tengok Allah nak usahakan kita supaya faham. Takut ciri-ciri tersebut ada pada kita, dan kerana ciri tersebut kita dihumbankan ke neraka jahanam. Maka pada malam ini Allah suruh kita buat ayat perbandingan. Ayat-ayat perbandingan supaya Allah nak bagi betul-betul kita kenal sifat-sifat golongan yang Allah murka dan golongan yang Allah kesesat ini. Takut-takut kita memenuhi ciri-ciri tersebut. Tengok ayat kita baca sekejap tadi, ayat yang 17, iaitu mathaluhum. Allah buat perbandingan ataupun perumpamaan. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perbandingan seperti mana permisalannya orang-orang yang istauqada nara, sedang menyalakan api. Allah buat umpama. Ayat sini ni dua tafsir ni, ayat 18, 17, 18, 19, 20. Tafsir yang pertama, semua ayat-ayat ini golongan munafikin. Tetapi sebahagian besar ahli tafsir mengatakan 17, 18 merupakan golongan orang yang sombong tadi, golongan kafir tulen, kafir terang-terang, iaitu golongan siapa dia? Musyrikin dan Yahudi. Maka kita ambil itulah, kita ambil tafsir yang pertama dulu. Ayat 17, 18 ialah perumpamaan untuk golongan orang yang sombong kerana ilmu dia dan orang yang sombong juga kerana kejahilan dia, yakni Yahudi dan musyrikin. Dibuat perumpamaan pada ayat 17 dan 18. Mathaluhum, perbandingan mereka, dua golongan tadi, seperti mana golongan orang yang sedang menyalakan api. Misalnya seperti orang yang sedang menyalakan api. Api ni cahaya. Cahaya ini apa dia? Terang. Kita datang ke IKEA ni, tengok-tengok gelap kalau dah maghrib. Tapi tiba-tiba Tuan Haji Basir petik lampu. Cerah, terang. Dia menampak semua sekali. Maknanya di sini, gelap ialah umpamakan orang yang duduk dalam keadaan maksiat, dalam keadaan akidah yang tak jelas, buat perkara-perkara kesyirikan, orang amalan-amalan yang buat dalam perkara-perkara bid'ah. Gelap. Umpama tak ada lampu, buka lampu,
maka cerah. Nampak apa dia amalan khurafat, apa dia amalan bid'ah, nampak bila buka lampu cahaya semua sekali. Tetapi perumpamaannya, nak ceritanya orang yang sombong, orang degil ini, Nabi diberi tugas, contoh buka lampu lah, baca wahyu. Wahyu Al-Quran ialah untuk menyuluh hati kita ada khurafat ataupun amalan kita ada bid'ah, maka Nabi baca ayat-ayat Allah untuk selesaikan perkara-perkara tersebut. Suluh, takut-takut kita ada amalan yang tak betul, akidah yang tak betul, dengan cara bagi cahaya. Tetapi ketika ini ada tak nak ambil peluang. Nabi dulu baca ayat Allah, tak nak duduk dalam majlis ilmu. Sekarang ini ada juga orang baca ayat-ayat Allah, berat sangat dia nak duduk dalam majlis-majlis ilmu, di mana majlis ilmu tersebut dibacakan ayat-ayat Allah. Dia tak nak ambil peluang. Degil, sombongnya. Satu grup dia kata, aku dah tahu dah. Satu grup lagi, tak payahlah, dia ni apa-apa tak, dituduh berbagai-bagai. Itu dah dua golongan. Maka golongan ini Allah cabut nikmat tersebut. Allah cabut nikmat, orang baca wahyu dia tolak, dia tak nak, disibuk dengan perkara-perkara lain. Maka falamma adaat ma haulahu zahaballahu binurihim. Falamma, maka tak kira telah menyinari, orang baca ayat-ayat Allah, dia tak nak belajar juga, dia tak nak ambil peluang belajar tersebut, maka ma haulahu zahaballahu binurihim, maka apa yang di cerah-cerah kelilingnya, maka zahaballahu binurihim, Allah melenyapkan cahaya tersebut. Allah tak bagi peluang lagi dia rasa nak datang duduk dalam majlis ilmu. Pasal apa? Ini pilihan Allah. Disibuk dengan uruskan keluarga, disibukkan dengan uruskan ekonomi, disibukkan dengan urusan kemasyarakatan, maka kesan daripada dia tak nak ni, Allah kata zahaballahu binurihim, Allah tutup cahaya tersebut. Maka dia rasa selesa dengan tak belajar wahyu Allah, selesa dengan tak nak belajar tadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Zahaballahu binurihim, maka watarakahum fi dhulumatil la yubsirun, maka watarakahum, dan dia dibiarkan fi zulumat, dalam zulumat. Orang Kelantan panggil gelemak. Zulumat lah ni, gelap gelemak. Zulumat maknanya ambil Arab ni, gelap gulita. Maka orang yang tak mengaji Quran ini gelap gulita. Orang yang tak mengaji tadabbur Quran ni sebenarnya gelap gelita dari segi akidah dia, dari segi amalan dia. Cuma dia rasa saja amalan yang betul, akidah yang betul, tapi tidak ada mukjizat, tidak ada nur yang menyuluh. Pasal apa? Pasal sebenarnya Allah yang biarkan watarakahum fi zulumat. Allah biarkan dia dalam kegelapan, tapi dia rasa dia cerah, dia rasa dia pandai, dia rasa dia bijak, tapi sebenarnya dia dalam kegelapan. Dia syok sendiri sebenarnya. La yubasirun, dan tidak mereka akan melihat sebarang cerah, tidak ada mereka melihat akidah yang jelas dan amal yang jelas. Macam tu saja mereka hingga Allah matikan mereka dalam keadaan tak belajar. Mati mereka dalam tak sempat khatam 30 juzuk Quran untuk bertadabbur. Mereka hanya sekadar buat baca Quran biasa, tapi memahami kata-kata Allah, Allah tak bagi peluang dia duduk dalam majlis ilmu untuk faham dengan kata-kata Allah. Jadi ini muqaddar dia. Mereka yang tak nak ambil peluang, dah ada orang duduk bertadabbur, tak nak ambil peluang lagi. Mereka ni sebenarnya hum summun bukmun umyun fahum la yurji'un. Summun, mereka tuli, mereka pekak. Mereka pekak daripada mendengar kata-kata Allah. Mereka hebat belajar waktu hari, tapi dengan kata-kata Allah mereka pekak, mereka tak faham apa Allah nak cerita dengan mereka. Lepas tu mereka bukumun, bisu, tak boleh bercerita bab-bab ayat Allah. Mereka bercerita bab perkara-perkara lain. Lepas tu umyun, mereka buta daripada menengok ayat-ayat Allah Subhanahu. Tengok sepaling-paling teruklah. Dah lah pekak, tuli lagi, buta lagi. Buta untuk kebenaran, bukan perkara-perkara dunia. Perkara-perkara dunia mereka paling hebat, tapi perkara-perkara dengar kata-kata Allah, akidah dan amalan tadi, Allah tutup golongan ini. Maka summun bukmun umyun fahum la yarji'un, dan bagi mereka fahum, bagi mereka la yarji'un, mereka tak akan kembali kepada kebenaran. Dalam Al-Quran ikut tafsir Jalalain, la yurji'una, apa dia? La yurji'una
tak kembali kepada kesesatan dan tak kembali kepada keimanan. Mereka duduk dalam kesesatan, tak kembali kepada keimanan sebenarnya. Mereka kekal sebagaimana perangai mereka macam itu. Maka selesai dua golongan. Maka Allah khatam dia ni. Golongan yang tak nak ambil peluang, bila Allah bagi peluang mendengar ayat-ayat dia, masih lagi tangguh, masih lagi tak ambil peluang, maka dikhawatiri Allah tutup pintu telinga, mata, tuli, bisu dan buta mereka, dan mereka tak akan balik, mereka mati dengan tidak sempat bertaubat untuk kembali kepada Allah dengan menghabiskan untuk mendengar semua kata-kata Allah. Ini ayat 17-18 dia khilaf ulama tafsir. Ada juga mengatakan dua golongan pertama tadi, dan ada juga boleh diguna pakai juga untuk golongan-golongan munafikin. Maka ayat 17 18 khilaf, dua-dua pun boleh pakai. Tapi ayat yang ke-19 ini khusus untuk golongan munafikin saja. Munafikin dan golongan yang kedua, golongan Nasara. Itu perbandingan yang kedua. Ayat 19-20. Iaitu ataupun qasayyibin. Allah buat perumpamaan. Qasayyibin ini, sayyib ini ialah air yang dalam awan. Nak turun hujan, nak gelap. Bila turun hujan, sayyib ialah bintik-bintik hujan yang dalam awan nak turun. Ataupun qasayyib, hujan yang nak turun minas sama'i, daripada langit, dalam awan daripada langit tadi, fihi, di dalamnya. Bila hujan nak turun, Allah buat perumpamaan zulumat. Ada lagi zulumat. Gelap gulita. Gelap. Apa dia gelap? Gelap ini dunia yang gelap, umpamanya kita amalan-amal kita tak ikut sebagaimana yang Allah perintahkan, sebagaimana Nabi ajarkan. Maka akidah yang syirik, amalan yang bid'ah, dua perkara itu kegelapan. Pasal apa gelap? Tak nampak. Dia tak baca Quran, tak faham Quran, dan gelap gulita. Lepas tu wara'dun, bila hujan nak turun juga. Yang kedua ra'dun ini apa benda? Petir. Ra'dun ni petir, guruh, bunyi petir, bunyi dentuman petir. Dentuman petir ini ialah apa dia? Dalam ayat Al-Quran ada, bila kita bunyi dentum takut kan? Dalam ayat Al-Quran ada dipanggil ayat-ayat ancaman, ataupun dipanggil ikut istilah kita takhwif duniawi ataupun takhwif ukhrawi. Ancaman dunia, ancaman akhirat. Allah kata, kalau kamu tak buat engkar arahan aku akan musnahkan bersama kaum Samud, ataupun aku akan letak dalam neraka Jahannam. Itu ancaman. Ulang-ulang Allah ulang ayat-ayat ancaman dia. Maka umpama dia sebagaimana petir yang berbunyi, menakutkan. Jadi orang baca Quran, orang bertadabbur Al-Quran, bila dengar ayat-ayat ancaman, seolah-olah mendengar petir di langit, mendengar, dia takut sekali. Yang ketiga, barqun ini ialah apa dia? Kilat sambung menyambung. Zulumat, gelap gulita. Ra'dun, petir yang menakutkan. Yang ketiga, barqun ialah cahaya kilat. Bila cahaya kilat, sambar menyambar pula cerah. Bila kita nampak ada kilat, cerah. Maka tiga ciri-ciri hujan mahu turun. Apa dia hujan? Wahyu. Dalam wahyu nak turun sebut ada tiga ciri ini, iaitu apa dia? Ciri pertama, ada petir, ada kilat. Petir, ada kilat. Lepas tu gelap. Lepas itu apa jadi? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hazarul maut. Maka bila dengar bunyi petir, maka satu kelompok manusia takut dengan bunyi tersebut, dia takut mati, dia akan tutup asabi'ahum, dia akan guna jari-jari mereka fi adhanihim, dan telinga-telinga mereka, minas sawa'iqi hazarul maut, kerana takut petir tersebut menyebabkan mereka mati. Bunyi petir kuat, mati. Dalam bila akhir dunia, Allah
keluarkan petir yang kuat, manusia akan mati dengan petir tersebut. Kita ni petir biasa je pun takut. Tapi kalau petir kiamat, tak ada cerita lah. Takut amat-amat mengerikan. Jadi apa umpama di sini? Umpama di sini, orang munafik ini, ialah umpamanya, munafik takut dengan Quran, sebagaimana takut faham Al-Quran, sebagaimana orang takut dengan petir. Kenapa? Kenapa dia? Pasal apa dia ciri-ciri munafik? Munafik ini ialah orang yang kufur dalaman. Dia duduk bersama-sama dengan Nabi. Nabi baca Quran, dia mendengar. Nabi bertadabbur, dia mendengar. Tetapi dia mendengar pun dalam keadaan ketakutan. Kenapa takut? Dia takut untuk beramal semua ayat-ayat yang ada kepentingan bagi dia. Nak ayat yang cerita bab infak. Oh, dia kata kalau infak ni, habis harta aku. Seolah-olah dunia dia ni terlalu penting. Seolah-olah bila dia infak, habis harta dia, mati. Menakutkan untuk keluar duit untuk infak, menakutkan untuk buat amalan-amalan jihad, menakutkan menggunakan tenaga dia untuk tolong jalan Allah. Dia amat takut tenaga dia habis, duit dia habis, dia mati bila pergi berperang. Takutnya dengan perkara-perkara dunia ini, takut sebagaimana mati takutnya orang peti. Nampak tak sekarang ni? Orang munafik ialah dia amat bakhil, kedekut untuk tenaga dia, wang ringgit dia, apa-apa kebaikan untuk jalan agama. Pasal dia rasa habis kepentingan dunia dia. Seumpama dia orang takut dengan petir. Maknanya dia dengar ayat-ayat macam ini, orang munafik akan takut. Pasal tu dia takut nak beramal dengan semua ayat Al-Quran. Kita baca lagi. Lepas tu sebenarnya wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu muhitun, wala bagaimanapun mereka takut, mereka bakhil dengan, walaupun rezeki mereka tadi Allah yang bagikan, tapi mereka takut nak bagi, takut habis harta tersebut, takut miskin. Maka sebenarnya Allah kata wallahu muhitun, tetapi dan Allah sebenarnya muhit. Muhit ini meliputi, dia tahu segala-galanya. Golongan-golongan yang kafir, yang engkar untuk beramal semua dengan ayat-ayat Allah tadi, dia ambil separuh-separuh tadi. Ciri-ciri orang munafik ialah mereka mengambil ayat Al-Quran yang menyenangkan mereka saja. Kalau cerita bab infak, terima infak, dia ambil. Tapi kalau bab mengeluarkan infak, dia di stop. Itulah ciri-ciri orang munafik. Yang lain ikut yang lain, dia tak ada masalah apa. Perkara-perkara amalan, perkara-perkara lain, dia tak ada masalah. Tapi perkara-perkara menyebabkan dia rasa rugi, dia akan stop. Allah hurai lagi ayat dia. Bagian ciri lagi. Ayat 20 nak huraikan bagaimana cara mereka tadi, iaitu yakadul barqu, hampir-hampir, barqu ini kilat, hampir-hampir, bila kilat, yakadul barqu yakhtafu absarahum, bila kilat berlaku, tak, seolah-olah kilat ini masuk muka kita ini. Bagaimana umpama ni? Umpama ni, bila kita tengok kilat, tak, pasal kilat, kita rasa dekat dengan mata kita ni. Nampak biru kat mata kita. Pasal apa? Dekat nampak dia. Begitu juga dengan orang munafik. Orang munafik ini, bila duduk dalam majlis ilmu, dengar orang tafsir Al-Quran, tak, dia dengar ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan mereka rugi, tak, mereka hujah-hujah dan dalil. Kita selalu cerita tadi. Barqun ini apa dia? Cahaya tadi, hujah dan dalil. Terlupa. Barqun ini ialah hujah dan dalil ala ayat-ayat Al-Quran. Dalil hadis yang sahih, dalil qat'i dalam Al-Quran, itu merupakan barqun, cahaya. Sebab itu bila kita sebagai cahaya, bila orang tanya kita, ada dalil bukti, kita bagi cahaya dengan dia. Maknanya hadis yang sahih untuk beramal dan dalil qat'i dalam Al-Quran mengenai akidah merupakan dalil yang sahih. Jadi orang munafik bila duduk dalam majlis ilmu, Nabi bertadabbur ayat-ayat Allah, Nabi baca dalil dan bukti, kamu kena infak, bila kamu infak Allah akan gandakan lagi harta-harta dia lagi. Ayat-ayat macam ini, maka masuk dalam otak mereka. Oh, begini rupa-rupanya. Masuk nanti. Seumpama kita melihat kilat rasa dekat dalam mata kita itu, itulah umpama bila orang baca ayat Al-Quran, bertadabbur ayat Al-Quran, bila kita jijak angin dia, masuklah hati kita itu, kita rasa betul-betul masuk dalam hati kita. Rasa takut, rasa sayang, rasa pendongan Allah. Itulah ayat-ayat Allah, ayat-ayat ancaman, ayat-ayat pendorong. Biar dibaca berulang kali, akan masuk
dengan perasaan-perasaan macam ini. Jadi orang munafik ini dia tidak ada pilihan. Duduk dengan Nabi baca ayat Allah, baca hujah-hujah Al-Quran tadi, nak masuk dalam otak mereka bila baca setiap kali. Lepas tu nak masuk otak mereka, tapi mereka kenangkan pasal mereka sayang dengan dunia. Mereka tolak pasal bila benda yang menguntungkan mereka, kullama adha'alahum masyaufi. Kalau dalil dan bukti dalam ayat-ayat Al-Quran tadi terkena pada menguntungkan mereka, mereka ambil, mereka jalan. Mereka ambil benda tu. Kalau cerita bab pergi perang, nak bagi harta-harta ghanimah, harta-harta fa'in semua, mereka orang pertama pergi beratur. Wahai Rasulullah, kami pergi berperang, bagi kami harta semua. Mereka berebut. Pasal apa? Pasal mereka nak ke dunia. Tapi kalau pergi ajak perang, sebagai contoh perang Tabuk, mereka akan buat berbagai-bagai alasan tak nak pergi perang. Banyak so, baca surah At-Taubah, cerita kisah Tabuk, mereka tolak. Mereka tolak pasal apa? Infak dengan jihad mereka akan jaskan perasaan mereka. Bagaimana? Iaitu wa iza azlama alaihim qamu. Jika mereka berada dalam gelap, maka mereka akan berdiri tak pergi mana. Bila jumpa bab-bab yang merugikan mereka, mereka tak akan ambil tindakan. Ini orang munafik. Ada untung bagi personal dia join. Dia join kelas-kelas. Tapi tak ada untung bagi dia pusing, tak pergi kelas. Itulah ciri-ciri dalam ayat ni. Apa-apa yang ada kepentingan, dia ambil. Mana-mana tak penting, dia tinggalkan. Ingat kullama adha'alahum masyaufi. Mana-mana yang ada cahaya itu, dia berjalan, dia ambil saja. Pasal keuntungan bagi dia. Wa iza azlama alaihim qamu. Maka bila mereka tak dalam gelap, mereka stop. Ada kepentingan tak ada mereka tak akan ambil perkara-perkara tersebut. Bila ada ciri-ciri macam ini, Allah buat teguran, zajrun. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Dan kalau sya'allah, kalau Allah kendaki, la dhahaba bisam'ihim, Allah awal lagi menghapuskan pendengaran mereka, wa absarihim, menghapuskan penglihatan mereka. Tak, Allah tulikan mereka, Allah boleh buat. Peringkat awal lagi sebelum mereka ditunjuk Quran lagi, Allah boleh tulikan telinga mereka, pekakkan mata mereka, boleh buat macam itu. Tetapi innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Tapi Allah maha bijaksana. Allah nak menjadi sebagai bukti dalil yang punca tolak Quran, punca orang tak nak belajar Al-Quran, punca orang menggunakan Al-Quran untuk mengambil perkara-perkara dunia, maka Allah akan menjadi hujah mereka nanti atas kezaliman mereka sendiri. Allah awal lagi tak tutup telinga mereka, tak pekakkan, tak tulikan telinga mereka, tak butakan mata mereka. Allah bagi peluang Quran demi Quran, kelas demi kelas. Tengok macam mana pergerakan mereka. Kalau mereka degil juga, maka ketika itulah barulah Allah akan khatam mata, hati, telinga mereka. Itulah Allah bagi peluang demi peluang, demi peluang. Dua golongan perumpamaan semacam ini. Maka ayat 17 hingga 20 merupakan ayat perumpamaan. Suruh kita faham. Tak faham lagi, tak tahulah. Dah berbagai-bagai cara Allah jelaskan. Bagi nama, bagi sifat, bagi perumpamaan, tak faham lagi. Itu betul-betul degil. Ketika itu tak nak belajar lagi. Ketika itu Allah akan khatamallahu ala qulubil, ayat lain. Itu semoga Allah jauhi kita daripada dikhatam mata, telinga, hati kita ke arah tidak mendengar semua kata-kata Allah dalam 30 juzuk Al-Quran, insya-Allah. Jadi itu habis ayat yang ke-20. Habis mukadimah dia, maka jelas terjawablah surah Fatihah, doa kita, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Wahai Allah, bagilah aku syurga sebagaimana golongan-golongan kau bagi nikmat, dan jauhi neraka sebagaimana orang sifat-sifat yang kamu nyatakan. Bagi aku wahai Allah, jauhlah aku daripada sifat-sifat, ciri-ciri 4 kelompok tadi. Dekatlah aku dengan ciri-ciri yang aku minta tadi. Maka jelas Fatihah. Amin. Wahai Allah, kabulkan. Selesai doa dalam Fatihah kita. Lepas dalam Fatihah kita kena
masuk tasawur suasana macam ini supaya kita betul-betul minta dengan Allah berulang kali, insya-Allah Allah akan suluh dalam hati kita dengan ilmu Al-Fatihah dalam 20 ayat muqaddimah dalam surah Al-Baqarah. Bagi jelas habis dah muqaddimah dia. Baru nak masuk sebenarnya ni. Baru nak masuk Bismillah. Wahai hamba, kamu dah kenal dah siapa golongan beriman. Kamu dah kenal dah siapa golongan yang apa? Yang sombong dan yang jahil dan yang sesat tadi. 4 golongan tadi, Yahudi, musyrikin, munafikin dan Nasara, dah kenal semua dah sifat-sifat mereka. Maka ya ayyuhan nas, wahai semua manusia, dan kamu tahu dah sifat-sifat, kenali mereka. Maka jauhilah sifat-sifat tersebut. Maka apa dia buat? U'budu rabbakum. U'budu, maka u'budu, beribadahlah kepada Tuhan kamu. U'budu, ini dakwa surah ni dipanggil dakwa surah Al-Baqarah. Perkara yang paling penting dalam surah Al-Baqarah ialah wahai semua manusia, beribadatlah kepada Tuhan kamu. Kalau kita buka kitab Jalalain, ibadat di sini ialah dipanggil apa? Ibadat ini ialah mengesakan Allah. Dah. Apa tu? Mengesakan Allah. Wahidu. Kalau Jalalain dia kata, ya ayyuhan nas wahidu rabbakum, mengesakan Tuhan kamu. Orang tanya ni, apa kaitan u'budu dengan wahidu? Wahidu ibadat. Nah, meninggikan Allah setinggi-tingginya, mengagungkan Allah seagung-agungnya, merendah kita serendah-rendahnya untuk tujuan memohon menyelesaikan masalah, memohon untuk menyempurnakan hajat. Itu ibadat. Ibadat ialah kita meninggikan Allah, merendahkan kita untuk tujuan Allah selesai masalah kita, sempurna kehendak kita. Itu ibadat. Apa bezanya ibadat dengan wahidu, dengan mengesahkan Allah? Maka ikut tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia ni ahli tafsir yang terhebat di dunia lah pasal Nabi doa dengan dia. Maka dia kata, kullu ibadatin fil Quran, setiap ibadah, setiap perkataan ibadah dalam Al-Quran bimana wahidu, mengesahkan Allah. Maka setiap kalimah ibadat dalam Al-Quran bermaksud mengesahkan Allah. Sebab kalau kita buat ibadat tidak khusus untuk Allah, maka Allah tak terima. Tak. Allah tak terima. Seolah-olah kita dengar kita berni dah, bertepuk sebelah tangan. Kita kata syok dah beribadat. Bangsa lain, agama lain, agama Hindu, agama lain beribadat. Lagi kuat pada kita lagi. Dah berpuasa sepanjang zaman, berkaki ayam, bertapa, ibadat. Tapi pasal beribadat itu bukan wahidu, bukan khusus untuk Allah semata-mata, maka Allah tak terima. Dah. Dia hanya bertepuk sebelah tangan. Cinta, khayalan bercinta. Dah. Bila khayalan bercinta, tulis surat sama sekali kan. Baca ini, tulis surat cinta, tapi perempuan tak tahu. Simpan gambar bercinta, tapi perempuan tak tahu. Last sekali, akhir me yasaman nikhla. Akhir sekali yang ada perempuan kahwin lain, kita mati, yang tinggal surat-surat cinta dan keping-keping gambar. Allah tak terima pun amalan kita. Hanya amalan kita buat amalan tu buat, tapi bukan wahidu. Itu maksud kaitan tafsir Jalalain dengan tafsir wahidu dengan u'budu sini. Maka jelas jelas. Ibadat, kullu ibadati fil Quran bermakna wahidu, mengesahkan Allah dalam ibadat, dalam minta bantuan dan pertolongan. Sebab tu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Segala aku beribadat untuk kamu, usaha kamu wahai Allah, dan segala minta bantuan pertolongan untuk kamu saja wahai Allah. Maka di sini kita akan terjemahkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Maka apa dia tu? Wahai semua manusia, kalian sembahlah Tuhan kamu sahaja. Aku nak tambah, jangan tak tambah sahaja. Kalau tak tambah sahaja, ia lain pun kita boleh sembah puja juga. Rabbakumul lazi. Kenapa? Jadi bila Allah buat dakwa
Hanya dia esa, yang tidak ada yang lain selain dia. Bukan bersama-sama dengan Allah kita minta lagi. Bersama-sama Allah kita bergantung harap lagi. Dengan Allah kita berzikir, nak keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, Allah, zikir lagi, doa lagi, sembahyang hajat lagi, buat apa-apa doa buat lagi. Tapi keluar rumah saja bersama-sama dengan Allah, kita menyeru juga, kita puja juga perkara-perkara lain. Tadi sebut puja tadi. Definisi puja, apa itu ibadat? Puja lah ibadat ni. Ibadat ialah meninggikan apa-apa yang kita nak tu. Merendahkan kita hajat sesuatu dalam luar asbab. Maka di sini apa-apa saja kita ada pergantungan hati kita dengan cara betul-betul bergantung harap luar asbab kepada selain Allah, itulah mensyirikkan Allah. Maka tak boleh macam itu syirik sebenarnya. Pasal bersama-sama Allah kita ada kuasa lain lagi luar asbab yang menyebabkan kita syirik pada Allah. Begitu juga dengan bid'ah. Bersama amalan yang Nabi ajar, kita cari lagi amalan-amalan lain yang Nabi tak ajar. Untuk syirik, kita mencari selain Allah. Untuk amalan sunnah, kita mencari amalan selain daripada Nabi. Sama. Maknanya syirik dan bid'ah amat-amat rapat sekali. Punca dia tak ingat ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ini. Pasal apa kita kena ikut dia saja? Pasal tidak ada makhluk-makhluk lain yang bersama-sama dengan Allah boleh menyelesaikan hajat, boleh menyempurnakan masalah dalam bab luar asbab. Itu satu bab. Sini dia panggil dalil akli. Dalam Al-Quran, kalau kita jumpa sebarang ayat yang mengatakan Allah cipta langit, Allah cipta bumi, Allah cipta gunung, Allah cipta manusia, itu dipanggil dalil akli. Dalil akal kita untuk berfikir dalam dunia nyata memang ada seperti mana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau Allah kata aku buat manusia, itu dipanggil dalil akli anfusi. Dalil akal mengenai manusia. Kalau cerita bab langit, bumi, bulan, bintang, dipanggil dalil akli afaki, dalil ufuk. Dua-dua itu tujuannya Allah nak cerita, wahai hamba, hanya aku yang boleh buat benda-benda besar sebesar langit, sebesar bumi, yang kau boleh nampak, yang mata kamu tengok. Wahai orang Arab jahiliah, tak ada lagi benda yang lebih besar daripada langit. Gajah jauh kecil langit, ikan paus lagi jauh kecil daripada langit. Tapi yang kamu nampak paling besar langit. Orang Arab tengok, oh betul lah, wahai Allah betul lah. Sebab itu kalau ditanya orang Arab, siapa yang cipta langit dan bumi, mereka mengatakan Allah lah. Itu cerita dia. Maka di sini dipanggil dalil apa dia ni? Dalil apa ni? Allazi khalaqakum, Allah yang khalaq mencipta. Allah menciptakan kamu. Allazi khalaqakum, Allah menciptakan kamu wahai manusia. Kan dia ayat ni Allah sedang bagi tahu kita ni, wahai Polan. Wahai Polan, ibadatlah Allah semata-mata, jangan kamu ada pergantungan kepada lain. Pasal apa? Pasal aku yang cipta kamu. Allazi khalaqakum, aku yang buat kamu, aku yang jaga kamu, bukan orang lain. Jasa aku amat besar. Kalau orang bertadabbur, dah Allah buat kita, kenapa kita lupa jasa dia? Mak bapak kita lahir kita pun, Allah paksa kita supaya ingat balas jasa dia. Usahakan Allah yang buat kita, jaga kita, tapi Allah tenggelam. Dan min qablikum, dan daripada qablikum sebelum kamu pun, dan makhluk-makhluk sebelum kamu, maknanya ke atas, bapak kita ke atas, semua sekali Allah ciptakan. Maka di sini allazi khalaqakum wallazina min qablikum, aku yang buat kamu, aku yang buat bapak kamu, aku yang buat atuk kamu, terus sampai ke mana-mana tadi, aku yang buat semua wahai hamba. Kenapa kamu tak kenal jasa aku wahai hamba? Kenapa kamu masih lagi bergantung harap, terkesan dengan masyarakat, terkesan dengan apa-apa lagi demi untuk melaksanakan amanah aku? Kamu takut dengan benda-benda lain lagi, sedangkan aku suruh jangan khurafat, aku suruh tiru amal Nabi aku. Kamu takut lagi dengan kepada masyarakat, takut dengan perkara lain lagi. Maka di sini pasal aku saja yang cipta kamu, takut dengan aku wahai hamba. La'allakum tattaqun, semoga bila kamu takut dengan aku, la'allakum, semoga kamu bertakwa. Apa dia? Semoga kamu bertakwa ialah semoga kamu takut dengan aku,
Kamu jaga hukum aku. Kamu tak takut dengan lain. Sebab tu aku yang buat semua sekali. In dalil akli kita bertadabbur besar jasa Allah rupa-rupanya. Jangan kata kita lahir sendiri. Satu bab. Ini panggil dalil akli. Ini yang kedua. Allazi ja'ala lakumul arda. Allazi ja'ala lakumul arda. Dan yang dialah juga yang menjadikan apa benda ni? Ja'ala lakum arda. Menjadikan bumi. Bumi, tengok. Makhluk yang paling besar mata tengok kita, nak tengok keluar, semua bumi. Tapi kita tak pernah lagi bertadabbur. Tengok besarnya jasa Allah bagi bumi. Bagaimana kalau Allah tenggelamkan bumi ini? Bagaimana kalau buat lubang, aku tak boleh duduk jatuh dalam? Tak pernah fikir kita macam ni. Kita tak pernah mengucapkan subhanallah, maha suci Allah yang jadi bumi hampa untuk aku boleh buat rumah, duduk atas dia. Tak pernah kita fikir pun. Tak pernah kita nak usaha nak balas jasa Allah yang buat bumi untuk kita. Tak, kita anggap acuh tak acuh je. Jalan tamu bumi, gali tanah, tak kisah. Itulah maknanya degilnya, sombongnya manusia. Jadi Allah nak bangkitkan. Kenapa kamu tak nak ikut aku, sedangkan aku yang buat bumi, hampa bumi ini. Firasyan wasama abina. Aku hampa bumi untuk kamu duduk kat rumah. Wasama abina. Dan langit untuk kamu binaa atas langit berteduh. Kalau aku jatuhkan langit atas kamu bagaimana wayamba, kamu tenggelam ke bumi lagi. Pasal apa? Tak pernah fikir macam tu. Pasal tak pernah jelas bahasa jasa Allah. Kita tak bertadabbur berulang kali macam ini. Perasaan takut, perasaan nak balas jasa tidak ada. Sebab tu bila kita belajar surah Al-Ahqaf dulu, surah Hamim dulu, cukup umur 40 tahun, Allah perintahkan kita berdoa kepada Allah supaya kita berdoa mak bapak kita, jasa dia. Tujuannya, kalau mak bapak kita yang melahirkan kita pun kita berdoa dengan dia, minta dengan dia, maka dengan Allah lebih-lebih lagi, wahai hamba. Pasal aku yang buat kamu, aku yang jaga kamu. Bila kamu berdoa mak bapak kamu, otomatik aku bagi supaya peluang untuk kamu berdoa dengan aku. Dan anak-anak kamu pun berdoa dengan kamu juga. Yang dua, Allah buat langit, Allah buat bumi. Dalil akli ni. Dalil akli afaqi. Lepas tu wa anzala minas samai, Allah juga yang menurunkan hujan. Besar hujan ni tak? Hujan ini betul-betul nikmat yang tak terhingga. Barakah hujan sebenarnya. Pakai ayat lain fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan dia mengeluarkan air hujan dengannya. Pokok-pokok boleh segar, pokok-pokok boleh tumbuh. Kita semua makan sembelih binatang, pokok-pokok semualah. Itu dah ekosistem dia. Kita ayat ulah-ulah ni. Maka itu pun rezeki sebenarnya Allah bagi. Maka bila ada macam ini, minas samarati rizqan lakum, buat rezeki yang Tuhan kamu bagi pada kamu. Tapi bila kita tak baca benda macam ni, kita seolah-olah sambil lewa saja jasa Allah buat bumi, bagi tanaman, bagi binatang untuk kita, jasa dia. Tak nak balas dengan menambahkan kekhusyukan, menambahkan berdoa, menambahkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan setakat itu saja. Maka dah tahu dah Allah buat kita, Allah jaga kita, Allah urut tabir, Allah buat segala-galanya, Allah buat langit, segala-galanya. Lepas tu bahkan kita kan, kalau nak kira, kita buat amalan daripada lahir, kita buat amalan hingga mati, kita buat amalan tak berhenti, tak cukup lagi nikmat yang Allah bagi kepada kita. Dengan Allah buat kita, Allah jaga kita, Allah buat bumi, Allah buat langit, Allah buat udara. Tak cukup nak balas jasa Allah. Tapi kita tak sedar perkara-perkara ini. Kita rasa dah semayang 5 waktu cukup. Oh, banyaklah aku amalan aku ni, syok sendiri. Sedangkan nikmat yang Allah bagi kita tak terkira. Kita cepat rasa. Sebab tu kita tak timbul nak semayang sunat, tak timbul nak buat perkara-perkara sunat-sunat. Pasal apa? Pasal kita rasa dah cukup dah amalan-amalan wajib. Sedangkan nikmat Allah yang tak terhingga, tak terhitung, Allah bagi kita bila kita nak balas jasa Allah tersebut. Sebab tu Nabi bangun tengah malam solat hingga bengkak-bengkik kaki, tangan dia. Pasal apa? Berdirinya solat. Aisyah tanya dia, wahai Rasulullah, kamu ini Nabi, kamu ini tak ada dosa, kenapa kamu mengorbankan diri kamu dengan bengkak-bengkak seluruh badan solat kepada Allah? Salahkah aku nak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala? Kita sembahyang solat qalbiyah pun celan-celuk lagi.
Usahakan semayang tahajud, usahakan semayang witir. Benda-benda yang betul-betul dituntut ini, kita tak nak buat perkara ini, jauh sangat kita. Betul dalam ayat lain, am hasibtum an tadkhulul jannah. Bukan senang-senang nak masuk syurga Allah tanpa perjuangan buat perkara-perkara ini. Maka di sini dah tahu dah jasa Allah besar. Tengok ni, Allah nak balas kita ni. Fala taj'alu, dah tengok dah semua jasa aku besar wahai hamba. Aku berkuasa wahai hamba. Maka janganlah taj'alu, kamu menjadikan. Tengok ni. Wahai hamba. Tengok ni, diminta ni. Wahai hamba, janganlah kamu menjadikan. Fala taj'alu, maka janganlah kamu menjadikan lillahi, bersama-sama aku. Jangan kamu menjadikan bersama-sama aku. Dengan aku kamu berdoa, dengan aku kamu berzikir, dengan aku kamu ikhlaskan ibadat. Jangan jadi bersama aku andada, saingan-saingan bagi aku, sekutu-sekutu bagi aku yang dengannya kamu bergantung harap, dengannya kamu terkesan, dengannya kamu minta bantuan, dengannya kamu minta pertolongan atas perkara-perkara luar asbab wahai hamba. Tengok nah, tengok betapa Allah ayat tabsyir. Ayat Allah tegur kita, wahai hamba. Dah kamu kenal dah aku semua. Aku buat kamu, aku jaga kamu. Satu aku minta kamu, wahai hamba. Kalau kamu nak pergi syurga, jangan kamu jadikan bersama aku. Jangan kamu jadikan bersama-sama aku. Ada lagi sekutu-sekutu yang lain. Ini problemnya. Ini bila kita dengar ceramah-ceramah agama, kita mengatakan orang Arab jahiliah percaya dengan Allah. Dia kata mana boleh, kalau percaya dengan Allah, dia tak kufur lah. Dia tak faham konsep. Sedangkan dalam Al-Quran, bila kita bertadabbur Al-Quran, berulang kali Allah ceritakan, man khalaqas samawati wal arda, man khalaqahum. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Siapa yang mencipta kamu wahai manusia? La yaqulunallah. Nescaya mereka mengatakan Allah. Tengok. Orang musyrikin, orang kafir, orang jahiliah pun percaya dengan Allah. Siapa buat langit, siapa buat bumi? Dia kata Allah. Sama kita. Siapa Allah? Siapa buat kamu? Allah. Buat langit, Allah. Tahu semua. Tapi yang menjadi isu, ini isu ni. Yang Allah tegur kita ni, fala taj'alu lillahi andada. Jangan bersama-sama aku. Kamu ada pautan-pautan hati kamu rasa orang lain boleh tolong kamu, orang lain boleh menyelesaikan masalahmu, orang lain boleh kutuk kamu takut dengan orang nak cerita kamu, orang nak hina kamu, orang nak sekat kamu takut dengan perkara ni. Sedangkan aku ada. Tak dapat tak? Ini tauhid, kalimah tauhid yang betul-betul arahan Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fala taj'alu lillahi anda. Jangan bersama-sama aku, kamu cari sekutu-sekutu bagi aku, sekutu-sekutu bagi aku. Wa antum ta'lamun, padahal kamu semua akan mengetahuinya. Pasal kamu semua dah kenal aku semua sekali. Jadi habis ayat terakhir. Jadi habis perkara-perkara tauhid yang pertama. Apa tauhid yang pertama? Tauhid kita apa dia? Dua perkara. La ilaha illallah. Yang kedua, Muhammadar Rasulullah. Sekarang ni kita belajar bab tauhid, bab Allah dulu. Dalam Al-Quran, sesiapa yang Allah nak bagi kebaikan dengan dia, Allah akan bagi kefahaman mengenai kebaikan, kefahaman mengenai Al-Quran. Pasal kebaikan Al-Quran, yakni Allah akan zahirkan kita kenal Allah, kenal Nabi dia dan kenal akhirat. Ini ketandaan Allah nak bagi kita kebaikan. Ada satu mayuridillahi bihi khairan. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan, apa dia? Apa tu? Astagfirullahalazim. Kemudian lupa hadis tu. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan, maka Allah akan beri kebaikan agama dengan dia. Kebaikan agama dalam Al-Quran. Kebaikan agama ialah 3 perkara. Allah kenal diri dia, Allah kenal Nabi dia, Allah kenalkan hari akhirat. Maka atas perkara inilah, maka di sini yang kedua, kalimah syahadat yang kedua, tauhid yang kedua ialah
Allah nak kenalkan Nabi dia Muhammadar Rasulullah. Tadi Allah Muhammadar Rasulullah. Pasal apa? Wa in ayat kedua, kita baca ni ayat terakhir ni untuk pagi ni. Allah nak kenalkan kalimah syahadat yang kedua, wa in kuntum fi raibin, dan kalaulah kamu menaruh dan kalau kamu wa in kuntum fi raibin, dan jika kamu dalam raibin, ragu, mimma apa yang nazalna kami turunkan, apa dia? Kalau kamu ragu dengan apa yang kami turunkan, apa dia turunkan? Al-Quran. Al-Quran, Allah turunkan Al-Quran untuk dibacakan oleh Nabi. Kalau kamu ragu dengan Al-Quran ni, maka nak ceritanya bab Al-Quran dibaca oleh Nabi, maka ini kalimah syahadat yang kedua. Maka di sini nak cerita bab kali ini, Allah cerita bab Nabinya sahaja. Maka kepercayaan pada Nabi ini orang Arab tak boleh terima. Wahai orang Arab, kalau kamu dalam keraguan apa yang dibaca oleh Nabi kami, Nabi Muhammad ini, maka nazna ala abdina fatu datangkan bisurah, satu surah. Ini pun tafsir ada surah yang pendek 3 ayat. 3 surah, satu surah. Mim mithli, yang semisal dengannya. Apa semisal? Apa dia semisal dengan Al-Quran? Semisal dengan Al-Quran ialah kandungan Al-Quran ada 3 perkara pokok tadi. Allah perkenalkan diri dia, Allah perkenalkan Nabi dia, ini syariat, amalan-amalan tadi, Allah kenalkan hari akhirat. Tunjukkan, buat kepada kami satu kebaikan, satu perkara-perkara pokok yang surah ringkas ada mengenai 3 perkara ini, mimiti semisal dengannya ada 3 perkara tadi. Dan wadu'u syuhada'akum, dan panggillah seluruh saksi-saksi. Wadu'u syuhada, suruh panggil seluruh saksi kamu tadi min dunia, yani selain daripada Allah, in kuntum shadiqin, kalau kamu seorang yang benar. Kalau kamu seorang yang benar, tak percaya dengan Nabi Muhammad, di mana Nabi baca ayat-ayat Al-Quran kami, maka dalam Al-Quran kami ada 3 perkara pokok mengenai agama tadi, maka minta tolong buat satu surah saja yang semisal dengannya. Maka tak boleh, tak mampu nak buat Al-Quran. Sebab itu bila turun Al-Quran, syaitan cukup marah orang yang belajar bertadabbur Al-Quran. Daripada zaman Arab jahiliah lagi dulu. Pasal dengar Quran saja bertadabbur, maka Allah akan buka pintu hati dia. Maka orang Arab jahil takut. Dia kata, setiap kawan-kawan kita pergi dengar Muhammad cerita bertadabbur Al-Quran, mereka masuk Islam. Tak boleh jadi, tak boleh jadi. Maka mereka pun larang. Wa qala allazina kafaru, berkata golongan-golongan Arab ni, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan dengar Al-Quran, walghaw fihi, dan buatlah bising, walghaw fihi la'allakum taghlibun, supaya mereka tak dapat faham apa-apa yang Al-Quran nak ceritakan. Syaitan membisikkan kepada orang Arab jahiliah, jangan dengar Al-Quran. Pasal kalau kamu dengar Al-Quran, Allah beri petunjuk. Kamu kenal Allah, kamu kenal Rasulullah, kamu kenal hari akhirat. Jadi kamu taat dengan Allah, Allah bagi syurga. Tak boleh jadi. Kamu jangan dengan Al-Quran. Kamu buat bising kalau kamu masuk majlis Al-Quran. Pasal bila kamu tak faham Al-Quran, maka kamu tak kenal Allah. Kamu tak kenal amalan-amalan Rasulullah. Kamu tak takut dengan hari akhirat. Kamu leka dengan dunia. Maka kamu akan dihumbankan ke dalam neraka Jahannam. Itu dia. Maka di sini, maka ayat ini nak ceritanya Rasulullah berkait rapat dengan Al-Quran. Nak dapat syurga Allah, untuk takut dengan Allah, tidak ada jalan rekas, melainkan bertadabbur ayat-ayat Allah. Dengar kata-kata Allah, barulah Allah boleh suluh hati kita. Ini mukjizat. Maka sampai itulah ayat yang ke-23. Panjang nak lupa ni, pergi pula pukul 9. Dah mengantuk semua dah. Mengantuk kena ingat. Bila mengantuk saja, ingat pesanan syaitan tadi. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun falanuziq. Maknanya Allah akan hukum kita lah dengan dua perkara ini. Maka ngantuk, baca ayat tu, insya-Allah terbuka balik mata kita. Ada soalan tak? Tak ada, faham semua?
Kalau faham semua, kita lepas ni kita ada jamuan lah. Jamuan kepala kambing. Jamuan kepala kambing. Jarang jarang majlis lima ada kepala kambing ini. Ini alang-alang. Alhamdulillah, tuan mudi kita bermurah hari ni. Masak daripada zuhur lagi, tak daripada subuh lagi tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma faqina liman tuhibbu wa tarda wa ajal akhiratana khairan min ula. Radina billahi rabbil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulahu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bawa ingat